A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk meneruskan kelas tadabbur di rumah ini setelah kita bercuti panjang, dan ini adalah kelas yang pertama yang kita buat di rumah sepanjang tempoh PKP, dan kelas pertama juga diadakan di waktu malam dalam tempoh PKP. Kelas malam ni adalah kita tadabbur surah At-Taubah, dan kita sampai ayat 79. Sebagaimana kita dah belajar sebelum ni, surah At-Taubah ni juga dinamakan surah Al-Fadhihah, iaitu surah yang membongkar sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi Quran ni satu benda yang menakutkan bagi orang munafik, sebab dia Al-Quran membongkar satu persatu tentang sifat dan perangai buruk orang munafik yang tersembunyi dalam hati mereka. Nabi tidak tahu siapa orang munafik, apa perangai buruknya, sahabat pun tidak tahu, melainkan apa yang Allah bagi tahu. Jadi Quran ni adalah satu benda yang menakutkan bagi orang munafik, dan surah yang paling menakutkan mereka ialah surah At-Taubah. Sebab surah At-Taubah kebanyakannya membongkar hal keadaan orang-orang munafik, perangai mereka, sifat mereka yang menyebabkan mereka kepanasan. Dan juga hasil daripada pembongkaran ini, ramai juga orang munafik yang bertaubat kepada Allah dan menjadi seorang mukmin yang baik. Okey, ayat yang terakhir yang kita belajar ialah ayat 79. Ayat ini juga Allah membongkar sifat orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum azabun alim. Antara sifat orang munafik yang buruk ialah mereka pada zahirnya sama dengan orang Islam, sama dengan sahabat Nabi, solat, puasa, bahkan ada yang mereka di kalangan mereka pergi berjihad. Tetapi sifat buruk mereka yang tidak patut ada kepada orang beriman ialah yalmizuna, mereka mempermainkan, memperlekehkan. Yalmizuna daripada lamiza. Kalau lamiza mengaibkan, kalau orang yang mengaibkan, lamiz, seorang yang mengaibkan orang lain, dalam bahasa Arab dipanggil lamiz. Kalau ramai, lumazah. Kita biasa dengarkan lumazah. Wailul likulli humazati lumazah. Jadi yalmizuna, lumazah tu daripada perkataan yalmizuna. Celakalah bagi orang yang mengaibkan orang lain. Jadi yang suka mengaibkan orang ni ialah biasanya orang munafik. Orang kafir mengaibkan orang Islam, tapi satu benda biasa, sebab dia secara zahir memang menentang Islam. Orang nampak dia memang menentang Allah, menentang Rasul. Jadi kalau dia mengaibkan orang Islam, satu benda yang biasa. Tapi yang luar biasa, yang dahsyat ialah orang yang rupanya Islam, solat, puasa, tapi mengaibkan sesama saudara sendiri. Dia mengaibkan siapa ni? Orang beriman yang mana? Al-mutawwi'in. Mutawwi'in, orang yang melakukan amalan lebih daripada yang fardu. Mutawwi'in mana orang yang buat amalan sunat lah. Kalau zakat, dia bukan setakat bagi zakat, tapi dia bagi sedekah. Kalau solat, dia bukan setakat solat fardu, tapi dia solat sunat. Kalau puasa, bukan setakat puasa Ramadan, tapi puasa sunat.
Itu makna mutawwi'in. Minal mu'mini, daripada kalangan orang beriman, fis sadaqat. Jadi orang munafik bila tengok orang beriman bersedekah, apa reaksi mereka? Mereka mempermainkan. Kalau macam Abu Bakar ke Osman bin Affan ke sedekah banyak, maka orang munafik mempermainkan, mengaibkan mereka, iaitu dengan menuduh yang sedekah banyak ni riak, tak ikhlas kerana Allah. Kemudian yang miskin pula, ada juga sahabat Nabi yang miskin tapi mereka bersedekah. Ada sahabat yang sedekah setengah cupak, kadang-kadang kalau duit sekarang mungkin RM2. Maka mereka orang munafik juga mempermainkan dalam bentuk apa? Mereka menghina orang Islam yang miskin, yang sedekah sedikit ini, dengan mengatakan Allah tak berhajat kepada sedekah kamu yang sedikit itu. Allah tu maha kaya. Itu ayat-ayat itu semua menyakitkan hati orang beriman. Lepas tu Allah kata wallazina la yajiduna illa juhdahum. Orang munafik juga secara umum dia perli semua orang beriman yang bersedekah secara umum. Dan secara yang khusus dia perli wallazina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang tidak ada kecuali juhdahum. Juhdahum setakat usaha mereka, iaitu orang miskin. Orang miskin tak banyak duit, tak banyak harta, jadi bila dia sedekah pun sedikit. Itu makna juhdahum. Maka fayaskharuna minhum, orang munafik memperlekehkan sedekah orang beriman yang miskin yang sedikit itu. Maka Allah terus membela orang beriman. Allah kata apa? Sakhirallahu minhum. Kalau mereka permainkan orang beriman, maka balasan yang lagi dahsyat untuk orang munafik ialah Allah permainkan mereka. Kalau manusia permainkan manusia, tak ada masalah. Kadang-kadang orang beriman sentiasa diperlekehkan oleh orang kafir, bukan masalah. Tapi masalah yang besar ialah bila Allah permainkan hambanya. Allah memperlekehkan manusia. Itu yang paling menakutkan. Jadi orang munafik ni walaupun solat, walaupun puasa, ada sebahagian mereka pergi berjihad, tapi sebenarnya di sisi Allah tidak ada nilai. Allah sakhira, mempermainkan mereka. Dan lagi dahsyat ialah di akhirat besok, walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi pengajaran untuk kita ayat 79 apa dia? Kadang-kadang ada tak terlintas dalam hati kita bila kita tengok orang sedekah RM1? Biasa apa yang terlintas di kepala kita bila kita nampak dia sedekah RM1? Itu ada ciri-ciri orang munafik. Memperlekeh, menghina, merendahkan. Dia pula kata pada kita, tak bagi langsung. Jadi jangan pelekehkan. Sebab tu Nabi kata sedekah dalam satu hadis, sedekah 1 dinar lebih baik daripada sedekah 100,000 dinar. Apa maksud dia? Sedekah 1 dinar lebih baik daripada sedekah 100,000 dinar. Bukan. Dua-dua ikhlas. Dua-dua ikhlas. Yang sedekah 1 dinar, dia hanya ada 2 dinar. Maknanya bila dia ada 2 dinar, dia sedekah 1 dinar, dia infak 50%. Yang sedekah 100,000 dinar, dia ada 1 juta. Berapa peratus? Nabi kata yang 1 dinar lagi baik. Jangan pula kita pakat sedekah RM1 je sebab lebih baik. Bukan. Kita bukan jenis ada RM2 ni. Ada 200,000. Tong jalan masa mana? Dalam tak boleh, haram. Haram kita bagi, sama ada orang tolak tabung ketika khatib sedang berkhutbah hari Jumaat, orang yang menolak tabung haram, berdosa, dan orang bagi duit masuk tabung ketika khatib berkhutbah pun berdosa. Dua-dua perbuatan tu adalah haram. Sebab sangat banyak hadis Nabi melarang
seseorang itu berkata-kata ataupun pegang anak batu, semua Nabi kata semua pahala Jumaatnya sia-sia. Orang sedang bercakap, kita larang dia. Larang orang bercakap satu benda yang baik, mencegah kemungkaran. Tapi bila khatib sedang berkhutbah, kita larang, diam. Maka orang yang berkata diam tu sia-sia pahala Jumaatnya. Yang cakap tak payah cakap lah. Ini yang suruh diam. Dan Nabi kata siapa pegang anak batu ketika khatib sedang berkhutbah, sia-sia pahalanya. Pegang anak batu, kalau pegang duit, masuk lagi tabung, lepas tu tolak lagi. Tapi orang kita itulah mindset. Orang kita ni apa orang dulu buat, kira jalan je kan. Tanpa mengkaji betul ke salah. Dah lah sedekah RM1, betul tak dapat apa. Ha? Kita hamba orang ke hamba Allah? Kalau kita hamba Allah, elakkan daripada Allah marah. Biarlah orang marah, jangan Allah yang marah. Buat tak tahu je. Ada strategi lah buat tidur, tapi telinga dengar khutbah. Nak mengelakkan daripada dosa, berdosa. Sebenarnya mufti wilayah dulu pun Dr. Zulkifli dah keluar fatwa tu. Setengah-setengah masjid dia tampal, dilarang menolak tabung ketika khatib berkhutbah. Masjid ni pun dah tak ada kan? Masjid berikut dulu. Okey, kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata istaghfir. Minta, ini fi'il amar. Fi'il amar mana? Perintah. Minta ampunlah. Lahum, bagi mereka ataupun untuk mereka. Siapa mereka ni? Orang munafik. Ataupun atau la tastaghfir. Kamu tidak lahum kepada mereka. Allah kata pada Nabi, mintalah ampun untuk orang munafik, ataupun kamu tak minta ampun. Hasilnya apa? In tastaghfir lahum, sekiranya tastaghfir, kamu minta ampun ataupun mohon ampun lahum, bagi mereka iaitu orang munafik, sab'ina marrah, 70 kali. Marrah kali, 70 kali. Marrah sekali. Kalau 2 kali apa dah? Marrataini. Pernah jumpa tak dalam mana-mana surah, mana-mana ayat? Marrataini. Ada terbaca tak? Tak pernah. Surah ni biasa orang bacalah. Sunnah Nabi pun digalakkan selalu baca. Rasanya kita pun selalu baca. Dan sebab tu pun saya pun tanya. Surah apa? Farji'il basara. Oh, patutlah tak jumpa. Itu karrataini. Oh, silap soalan. Dia karrataini, bukan marrataini. Jadi karrataini sama dengan makna marrataini. Okey. Silap soalan. Okey, falan. Maka lan apa dia? Tidak sekali-kali. Bukan setakat tidak. Tidak sekali-kali
yaghfirullah, Allah ampunkan bagi mereka. Okey, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Setelah Allah sebut banyak sifat-sifat orang munafik, tujuan mereka nak merosakkan Islam daripada dalam. Kemudian Allah bagi tahu Nabi, kamu minta ampun ataupun tak minta ampun untuk mereka, sekiranya minta ampun 70 kali, Allah tak akan ampunkan mereka. Dia biasa doa Nabi ni mustajab tak? Mustajab kan? Sekarang bila Nabi minta ampun, berdoa tu kepada orang munafik, mustajab ke tak? Sepatutnya. Tapi Allah cakap Tak ikut ayat ni? Tak. Kenapa? Adakah sebab Nabi, doa Nabi ketika itu ada masalah? Tak. Bukan masalah Nabi ni, bukan masalah Nabi. Sebabnya Allah sebut selepas itu, zalika bi annahum kafaru. Allah tak ampunkan mereka walaupun yang minta ampun tu siapa? Dan walaupun berapa kali? 70. 70 ni sebenarnya bukan makna 70 kali. Sebenarnya 70 ni banyak diguna dalam Quran ataupun hadis lah. Sama ada 7 ataupun 70 ataupun 700. Angka 7 ni biasa digunakan. Kenapa? Sebab orang Arab ni biasa dengan angka 7. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Dalam seminggu 7 hari. Dan ada kita baca doa kan, zikir yang 7 kali tu. Apa dia? Itu Allah ma'jirni minan nar 7 kali. Tapi itu hadis yang dhaif. Berapa kali? 7 kali. Ada doa untuk merawat sakit kan? Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Lepas tu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa mimma uhaziru 7 kali. Jadi orang Arab ni biasa dengan angka 7. Makna biasa dengan angka 7, mereka anggap 7 tu mana banyak. Maka Quran pun selari dengan fahaman orang Arab. Quran biasa sebut untuk menunjukkan banyak, Quran sebut apa? Sama ada 7 ke ataupun 70 ataupun 700. Kalau 700 contoh apa dia? Tak contoh. Kalau sedekah satu benih keluar 7 tangkai. 7 tangkai kan? Kemudian setiap satu tangkai keluar 100 benih. Jadi 700. Tapi adakah kita bagi RM10, bagi RM1 dapat 700? Tak mestinya. Sebab 700 hanya menunjukkan banyak. Bukan mesti 700. Di sini pun sama. Jadi Allah nak bagi tahu bukan makna kamu minta ampun 70 kali Allah tak ampun. Tapi kalau kamu minta ampun 71 Allah ampunkan. Bukan itu maksud dia. Okey. Jadi sebenarnya Nabi minta ampun tak pada orang munafik ni? Minta ampun tak? Dan Nabi tahu tak orang munafik ni paling jahat. Dan orang yang paling menjadi mangsa kepada orang munafik, Nabi lah. Apa-apa saja Nabi yang pertama kena kan. Aisyah difitnah berzina. Orang munafik lah puncanya. Yang ponting dalam peperangan Uhud, 300 orang kan. Orang munafik lah. Yang ponting dalam peperangan Tabuk, orang munafik lah. Tapi kenapa Nabi masih minta ampun? Sehingga kan bila Nabi minta ampun, dalam hadis sahih, Umar tegur Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kamu minta ampun kepada musuh kamu? Yang macam-macam buat kerana pada kamu, macam-macam maki kamu. Kenapa kamu minta ampun?" Dan Umar baca ayat ni. Tengok, kesudahannya apa? Allah tak akan ampunkan. Bila Allah tak ampunkan mana? Sia-sia tak? Sia-sialah. Tapi tengok apa jawapan Nabi. Nabi kata, Allah bagi pilihan padaku. Pilihan tak? Kamu minta ampun ataupun kamu tak minta ampun? Pilihan tak? Allah bagi pilihan. Allah tak larang.
Satu. Yang kedua, Nabi jawab apa? Kalau aku tahu, aku minta ampun kali ke-71 dan Allah ampunkan dia, aku akan minta ampun. Boleh faham? Boleh faham? Pengajarannya apa? Pertama sekali kita kan, pengajaran untuk kita. Pernah tak kita minta ampun kepada musuh kita? Tak payahlah 70, sekali je. Ha? Tak. Dan pada kawan kita, bukan musuh, pernah tak 70 kali? Tak juga. Kalau Tuhan kata apa? Minta ampun 70 kali, aku tak ampun. Minta ampun 71 kali, aku ampun. Kita pilih yang mana? Ini kepada musuh ni, kepada musuh. Sampai 70 je lah. Sebab kalau lebih, Allah ampun. Kotor tak hati kita? Jawab. Berapa kali dah? 70. Jangan lebih. Tengok Allah nak bersihkan hati kita dengan cara apa? Minta ampun kepada musuh. Minta ampun pada keluarga, biasa. Minta ampun pada sahabat yang buat baik, terlalu biasa. Tapi yang luar biasa ialah minta ampun kepada musuh. Dan musuh ni, orang munafik ni bukan musuh nombor 20. Musuh nombor 1. Macam-macam dia buat pada Nabi. Tapi Nabi kata, kalau Allah ampunkan, kalau aku tahu, kali ke-71, Allah akan ampunkan, aku akan minta ampun. Kisah dia sebab turun ayat ni, Abdullah bin Ubay, bapa munafik kan. Dia pernah cakap, selepas balik daripada peperangan, dia kata apa? Dalam surah Al-Munafiqun. Apa dia? Humul lazina. Tak ingat. Humul lazina yaquluna la yukhrijanna, surah Al-Munafiqun, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Kata Abdullah bin Ubay, ketua munafik, dia kata la yukhrijanna, orang yang paling mulia. Siapa bagi Abdullah bin Ubay? Bagi dia yang paling mulia, dialah akan mengeluarkan minha, daripada Madinah, al-azal, orang yang paling hina. Siapa? Nabi. Jadi bila anak dia dengar, anak dia seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Ubay. Jadi zaman Nabi, orang Arab biasa nama anak dengan nama bapa sama. Abdullah pertama sahabat Nabi, Abdullah kedua musuh Nabi. Jadi bila anak dia tahu bapa dia ucap macam ni, dia pun pergi tunggu dekat pintu nak masuk Madinah. Bila jumpa bapa dia tahan. Dia kata, kamu tak akan masuk Madinah sehinggalah Nabi yang paling mulia membenarkan kamu masuk. Yang paling mulia bukan kamu, tapi Nabi. Kamu adalah yang paling hina. Itu iman. Walaupun kepada bapaknya, tapi imannya cukup jelas. Dia muliakan Nabi, orang beriman, daripada bapaknya sendiri. Dan bila satu masa dia dengar berita Nabi nak bunuh bapa dia lah, sebab jahat sangat ketua munafik. Lalu dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar kamu arahkan supaya bapa aku dibunuh. Aku minta izin, biarlah aku yang membunuhnya. Kenapa? Sebab aku tak nak bila orang lain yang membunuh, aku simpan dendam kepada orang beriman. Disebabkan bapa aku dibunuh yang munafik. Boleh faham? Makna apa tu? Haram aku benci pada orang beriman. Dan wajib aku benci pada bapa aku. Tiba-tiba kalau sahabat lain yang bunuh bapa aku,
Aku akan jadi benci kepada orang beriman dan seolah aku sokong bapa aku yang munafik. Aku tak nak. Jadi nak mengelakkan daripada aku benci kepada orang beriman, bagi aku bunuh. Nanti iman. Jelas, clear. Tak, Nabi bagi tahu jangan bunuh. Nabi bagi tahu jangan bunuh. Nabi rahmatan lil alamin. Nabi nak meraihkan anak dia. Nabi kata jangan bunuh, orang lain pun tak boleh bunuh, sebab kalau bunuh bapa kamu akan timbul fitnah yang sangat besar, iaitu Nabi membunuh sahabat. Sebab pada zahir orang nampak Abdullah bin Ubay ni sahabat Nabi, solat belakang Nabi, tiba-tiba orang dapat tahu Nabi arah bunuh. Jadi orang nampak Nabi mengarahkan membunuh sahabat. Jadi satu fitnah. Nabi kata jangan bunuh. Kemudian bila dia mati, Abdullah bin Ubay, dia mati, anak dia minta pada Nabi, ya Rasulullah, salli alaihi, salatlah ke atas bapa aku, doalah. Nabi ni bukan nak fikir sangat pada bapa tu, tapi fikir pada anak. Nabi tak sampai hati, Nabi pun bangun nak pergi solat. Bila Umar nampak, ada riwayat mengatakan Umar kata pada Nabi, ya Rasulullah, la tusalli, jangan solat, dia munafik. Umar menjerit. Ada satu riwayat sampai kata Umar tarik baju Nabi, tak bagi Nabi solat. Dia solat pada mayat ni seolah macam berdoa. Umar kata dia munafik. Kenapa kamu nak solat dan dah berdoa pada musuh kamu? Maka Nabi nak jaga hati seorang pemuda yang beriman, Abdullah bin Abdullah. Maka Nabi pun solat. Nabi pun solat. Lepas tu turun ayat ni. Kamu solat, kamu minta ampun 70 kali pun Allah tak akan ampunkan. Kemudian lepas ni turun ayat 84. La tusalli ala ahadin. Jangan kamu salat kepada seorang pun munafik dan jangan duduk di atas kubur mereka. Lepas turun ayat 84, Nabi tak salat dah kepada semua orang munafik. Boleh? Kita bayangkan bagaimana rahmat Nabi ni, bukan setakat minta ampun, solat lagi. Tak tahulah. Orang kalau maki kita, dia matilah. Besok dia mati. Orang penjemput kita solat. Pergi solat tak? Tak. Okey. Ini antara tujuan utama tadabbur ialah untuk bersihkan apa? Hati. Hati kita banyak kotor. Mulut baca Quran. Kadang-kadang tadabbur pun dah. Tapi bila orang maki kita, orang marah, kita tak boleh nak berdoa pada dia. Apatah lagi nak berdoa sampai 70 kali. Okey. Kita pernah dengar tak hadis Nabi sendiri minta ampun kepada Allah untuk diri dia sahaja pun 70 kali. Pernah dengar kan? Ada hadis sahih. Nabi kata aku minta ampun kepada Allah 70 kali setiap hari. Ada satu lagi hadis sahih riwayat yang lain 100 kali setiap hari. Jadi soalannya, ini Nabi minta ampun untuk musuh dia. Yang hadis tu Nabi minta ampun untuk dirinya sendiri. Jadi soalannya, kenapa sampai 70 kali Nabi tak ada dosa? Jadi apa hikmahnya? Yalah, kalau 50 pun okey dah kalau nak ikut. Dia sebenarnya manusia yang paling hebat, manusia yang paling bersifat tawaduk. Maknanya faedah besar kita sentiasa minta ampun ialah semakin kita minta ampun, semakin kita rasa hina. Ialah orang minta ampun ni orang yang rasa bersalah. Semakin dia minta ampun, semakin dia rasa hina, semakin dia mulia di sisi Allah. Lagi kita tak minta ampun, lagi kita rasa sombong dengan Allah. Jadi kalau orang nak macam Nabi 70, 100 kali, orang macam kita sepatut kena lebih lah. Percayalah, kalau kita istighfar setiap hari tak sampai 20, tak sampai 30, kita memang sombong. Dan itu adalah antara penghalang besar untuk kita khusyuk dalam solat dan merasa kemanisan iman. Sebab kita ada sifat sombong dengan Tuhan. Kalau kita berbuat
Tak, dalam bab dosa jangan ikut angka 70, ikut dosa. Dosa banyak nak minta ampun sama dengan Nabi, mana boleh? Macam tu nak warak sangat, nak betul tepat. Okey. Jadi kenapa Allah tak ampunkan mereka? Sebab zalika, demikian itu, bahawa sesungguhnya mereka kufur kepada Allah. Wa rasuluh, dan rasulnya. Jadi kalau Nabi minta ampun 100 kali ke 700 kali ke, Allah tetap tidak ampunkan. Puncanya apa? Bukan sebab doa Nabi tak mustajab, bukan sebab kekurangan Nabi, tak. Sebab sunnatullah, ketetapan Allah, bila kafir je tak akan diampunkan dosanya sehinggalah dia bertaubat. Sebab itulah untung orang beriman, walaupun dosa banyak mana pun, kalau dia mati kita boleh berdoa pada dia, dan doa insya-Allah dimakbulkan oleh Allah. Tapi kalau orang kafir baik macam mana pun, sedekah juta-juta setiap hari pun, satu doa pun tak boleh sampai kat dia, walaupun bapa kita. Jadi penghalang besar kita berdoa pada seseorang ialah kekufurannya. Okey, wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk hidayat kepada siapa ni? Kepada kaum yang fasik. Apa makna fasik? Fasik ni mana apa? Siapa tahu? Dari segi bahasa. Dari segi bahasa, al-khuruj, al-fisku, keluar, al-khuruj anit ta'ah, keluar daripada ketaatan kepada Allah. Maksud apa tu? Bila buat maksiat je fasik. Sebab bila dia ada dua. Fasik ada dua. Satu akbar, yang kedua asghar. Fasik yang akbar ni ialah bila dia buat terkeluar turun daripada Islam, seperti sembah berhala, percaya pada bomo. Ayolah, ya. Sebab tu terkeluar. Yang kedua fasik yang asghar, yang kecil, iaitu dia buat dosa macam mana pun dia tetap masih Islam, tak terkeluar. Dan asghar ni, macam mana orang tu boleh buat fasik yang asghar? Dia buat dosa kecil berterusan, fasik lah tu. Buang masa je setiap hari. Setiap hari adalah masa dia termenung setengah jam. Tu fasik tu. Sebab apa? Kufur nikmat masa. Mengumpat dosa besar. Jadi fasik yang kecil ni dia dua. Satu buat dosa kecil berterusan, yang kedua buat dosa besar walaupun bermusim. Dia mengumpat sekali sebulan je. Fasik. Bila orang kata nak mengumpat, dah cukup sekali je, kuota saya sekali sebulan. Dia fasik asghar, tapi buat dosa besar, tapi fasik asghar. Okey. Kita masuk fasik yang mana? Yang mana? Bukan tak masuk dua-dua. Fasik yang kecil lah. Tak ada orang yang bersih daripada dosa. Nabi kata semua anak Adam berdosa. Dan bukan setakat berdosa, khata',
Nabi kata setiap anak Adam banyak buat dosa. Siapa yang rasa dia dah bertobat, dia tak ada dosa, itulah dosa baru dia. Iaitu dosa perasan tak ada dosa. Okey. Di sini Allah tidak akan beri hidayat pada kaum yang fasik. Fasik yang mana ni? Akbar ke asghar? Yang besar, yang besar. Dia orang munafik lah ni. Munafik ni memang dah terkeluar daripada Islam, walaupun zahirnya Islam. Okey? Jadi sekarang soalan, Allah bagi tak hidayat pada orang fasik ataupun orang munafik? Allah akan bagi tak? Apa dia? Ni Allah kata la yahdi, tidak bagi. Jadi bagi ke tak? Tapi ada tak orang munafik yang bertobat dan balik menjadi orang beriman? Mana bagi ke tak? Dia sebenar. Apa yang menghalang Allah daripada memberi hidayat pada orang ni? Fasik lah. Maknanya kalau tak ada penyebab ni, Allah bagilah hidayat. Maknanya dia bertobat daripada kefasikannya, Allah bagilah hidayat. Sebab ayat ni jelaskan, penghalang orang yang dapat hidayat ialah, makna apa tu? Allah bagi tahu tak bagi hidayat, dan Allah bagi tahu sebab apa tak bagi. Allah tak kata wallah la yahdi an-nas. Tak. Allah tidak akan bagi hidayat pada manusia, tak. Tapi Allah bagi tahu sebab apa tak bagi, sebab dia fasik. Makna kalau hilang sebab tu, dapatlah hidayat. Okey. Ada Allah kata la yahdi qauma az-zalimin. Allah tidak akan bagi hidayat pada kaum yang zalim. Mana penghalang dapat hidayat? Zalim. Ramai tak orang yang pergi Mekah, belajar agama tapi tak dapat hidayat? Ramai tak? Apa punca? Mesti ada dosa. Penghalangnya ialah dosa. Kadang-kadang dosa dia pada sombong. Tak nak belajar, tak ada buat Al-Quran, tak nak faham apa yang Allah cakap. Itu penghalang daripada dia dapat hidayat. Okey. Habis ayat seterusnya. Ada masalah. Farihah. Farihah apa dia? Gembira. Gembira. Farhan. Farhan. Gembira. Suka. Ayat seterusnya Allah nak bagi tahu kenapa minta ampun pada orang munafik, walaupun yang minta ampun tu Nabi, walaupun 70 ke 700 kali ke, Allah tetap tidak ampunkan. Sebab apa? Sebab dia kafir. Kemudian ayat seterusnya Allah nak jelaskan kafir dia tu, fasik dia setakat mana? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa dia? Fariha, gembira al-mukhallafun. Orang-orang, diterjemah apa tu? Yang ditinggalkan. Ini kisah dalam peperangan Tabuk. Mereka minta izin pada Nabi dan mereka bagi alasan macam-macam lah, Nabi terima. Jadi sebenarnya mereka, kalau mukhalafu, mereka ditinggalkan. Tapi orang munafik ni ditinggalkan oleh Nabi ke ataupun mereka sengaja tak nak pergi? Tapi Allah guna mukhallafun. Sebab kalau kita ingat ayat yang lepas kita belajar, orang munafik ni ada yang jenis Nabi memang tak nak jemput dia. Sebab apa? Ingat tak? Ada sekumpulan yang zahirnya sahabat, zahirnya beriman, tapi Nabi kata kamu jangan pergi. Apa sebab? Ayat yang lepas. Ada jenis-jenis orang pergi berperang, merosak lagi tentera Islam, menyebabkan tentera Islam kalah. Jadi sebab tu Allah guna mukhallafun. Mereka tu ditinggalkan oleh Nabi sebab-sebab tertentu. Okey, orang munafik ni bila dia tak ikut perang, ni satu kesalahan ke satu benda yang baik? Kesalahan. Kalau orang beriman bila buat salah, suka ke rasa rimas? Ini sifat orang munafik. Buat salah tapi
Bukan tak rasa bersalah saja ni, fariha. Allah nak bagi suka. Jadi siapa yang buat dosa, tiba-tiba suka, ada ciri-ciri munafik. Semalam saya bersembang pasal pemimpin, oh seronoklah. Habis. Itu ciri-ciri munafik. Okey. Bima ka'adihim. Kenapa apa yang dia suka ni? Bima ka'adihim. Bima ka'adihim ada makna dia tempat, iaitu Madinah. Orang yang ditinggalkan di Madinah. Makna tak ikut perang Tabuk. Ataupun yang kedua, tinggal. Mereka tak ikut perang dan tinggal di Madinah. Tapi Allah nak bagi tahu sifat ni sangat keji. Sikap suka tu. Suka biasa. Tapi suka yang terkeji apa dia? Khilaf. Dia khilaf apa dia? Menyalahi Rasulullah. Ini jadi tercela tu. Dia kita mengingkari perintah Rasul, benda kecil ke besar? Kenapa besar? Sebab Allah sebut Rasulullah, mengingkari utusan Allah. Bila mengingkari utusan Allah, mana mengingkari Allah. Kita kalau ada polis kat depan, kita ingkar perintah dia dan kita suka. Pelik tak? Suka kita lawan polis depan kita. Pelik tak? Inilah Allah kata, adakah patut kamu suka hanya kerana kamu mengingkari utusan Allah, satu benda yang tak patut kamu suka, yang sepatutnya kamu takut, risau. Dan di sini juga amaran kepada siapa ni? Semua yang menyalahi sunnah Nabi. Bila kamu buat apa amalan, zikir ke, solat ke, yang bukan sunnah Nabi, jangan suka. Jangan suka. Bila suka, ada ciri-ciri. Macam mana kamu buat tak sama dengan Nabi, tiba-tiba kamu suka? Cuba buka surah ni. Surah An-Nur, ayat 63. Ayat ini panjang, cuma kita ambil bahagian hujung. Falyahzari. Okey. Allah kata apa? Falyahzari. Fa maka lam hendaklah. Lam dia panggil lamul amri. Maka hendaklah yahzar. Yahzar apa dia? Kalau kita pergi negara Arab, Mekah ke mana, ke tepi jalan dia tulis ihzar. Ihzar. Daripada perkataan yahzar. Apa makna dia? Awas. Berjaga-jaga. Jadi ihzar ni makna Allah nak bagi amaran. Maka hendaklah yahzar, berjaga-jaga, berhati-hati. Siapa ni? Allazina yukhalifuna, orang-orang yang yukhalifu sama dengan khilaf. Orang-orang yang menyalahi an amrihi, dari perintah Allah.
Jaga-jaga orang yang mengingkari perintah Allah dan Rasul. Jaga daripada apa? Antusibahum, bahawa akan menimpa mereka fitnah. Fitnah ni musibah kat dunia. Punca apa? Tak sama dengan Nabi. Jadi Allah bagi amarah. Jaga-jagalah siapa yang buat amalan tak sama dengan Nabi. Pertama akan ditimpa fitnah, ujian kat dunia, ataupun yusibuhum, menimpa mereka azab yang pedih. Di mana ni? Jadi bukan main-main, bukan benda kecil bila kita buat amalan tak sama dengan Nabi. Sebab Allah bagi amaran keras. Okey. Kemudian wakarihu. Kemudian dan mereka tidak suka. Mereka tak suka ataupun benci. An yujahidu, untuk berjihad. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Mereka benci berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka benci yang mana ni? Berjihad yang mana? Fi sabilillah. Pada ini yang jadi tercela. Kalau dia benci berjihad dengan harta dan diri dia pada untuk pertahankan negara, tak ada masalah. Ataupun dia benci berjihad untuk pertahankan kaum, tak besar sangat masalah. Yang besar masalah apa dia? Dia benci nak pertahankan agama Allah. Mana tak nak tolong agama Allah, tak nak tolong orang tu selamat daripada neraka? Mana hina tak perbuatan dia? Ramai orang nak tolong buat rumah, nak tolong bina negara, tapi nak bina agama dia tak nak tolong. Ini sifat orang munafik. Okey. Jadi berapa ni sifat orang munafik dalam ayat ni? Berapa? Cuba keluarkan. Ada itu ayat ni 80, ayat 81. Dia tak ikut perang, boleh dihuraikan lagi. Sebab ada tak sahabat Nabi tak ikut perang? Ada. Siapa dia? Tiga orang. Ka'ab bin Malik, salah seorang kan. Ka'ab bin Malik tak ikut perang juga, tapi dia suka tak bila tak ikut perang? Tak. Itu orang beriman. Orang beriman bila buat dosa dia rasa rimas. Bahkan Nabi sebut orang beriman bila buat dosa dia rasa macam salah. Yalah, salah tu macam mana? Tak, Nabi sebut dalam satu hadis seperti gunung yang besar nak hempak kepala. Makna dia tak boleh duduk diam. Macam mana gunung nak hempak kepala dia, relax senyum je. Jadi tiga sahabat Nabi tak ikut juga perang, tapi tidak ada sifat fariha. Ini sifat tercela. Bila buat dosa, suka. Yang kedua, dia suka sebab menyalih Rasulullah. Yang kedua, dia benci untuk berjihad. Benci untuk taat pada perintah Allah. Sebab ada orang suka buat maksiat, tapi tak benci buat amal soleh. Ada kan? Ada. Okey tak? Dia suka tinggal solat kan? Tapi dalam masa sama dia suka bersedekah. Ada kan? Tak adalah okey, tapi ini lagi teruk ni. Pertama suka melanggar perintah Allah. Yang kedua benci. Benci. Boleh?
Ada orang kan, dia contoh sebab tu bila kita baca tafsir kan, dia ayat ni bukan pasal jihad saja ni. Dia boleh kias kepada semua bentuk. Contoh, bila dia duduk solat kat rumah, dia tak pergi masjid kan, dia suka solat kat rumah, termasuk ni. Termasuk. Tak, solat ke masjid satu kesalahan tak? Satu kesalahan besar sampai Nabi nak bakar. Tapi dia seronok solat di rumah. Maksud dia suka bila melanggar perintah Allah. Dan bila nak pergi masjid dia rasa berat. Termasuk sifat munafik. Okey. Dia mengumpatkan. Biasa orang mengumpat suka ke sedih? Suka. Lepas tu bila dia sedih, bila tak boleh mengumpat, rasa macam sakit tekak je. Bahaya tu, itu ciri-ciri orang munafik. Sebab tu sifat orang beriman apa dia? Allah sebut dalam satu surah. Sifat orang beriman suka buat ibadat dan benci buat maksiat. Dia berlawanan dengan sifat orang munafik. Suka solat di masjid, suka solat awal waktu, suka baca Quran, suka pergi kelas agama, suka bersedekah. Dan benci bila solat lambat, benci buka aurat. Dan Allah sebut dalam surah apa tu? Kelas kita sampai pukul apa? Oh, tak ada had. Okey. Kita qada 4 bulan. Allah kata wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kasirin min al-amri la anittum. Kemudian walakin habbaballah ilaikumul iman wa zayyanahu. Surah apa ni? Tengok kita dah tadabbur. Hujurat ayat berapa? Tidak 8 9, tidak 9 10. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Okey. Cuba terjemah. Wa'lamu, Allah kata ketahuilah oleh kamu, wajib kamu tahu, anna fikum, sesungguhnya bersama kamu ada Rasulullah. Ini untuk para sahabat lah. Nabi ada depan mereka. Kemudian Allah kata, lau yuti'ukum, kalau Nabi ikut semua yang kamu nak, fi kasiri min amri, dalam banyak urusan, sahabat-sahabat kadang-kadang bersemangat, macam-macam dia minta. Maka Allah bagi amaran. Kalau Nabi ikut semua kehendak kamu, apa jadi? La'anitum, kamu akan susah. Kamu nak salat sunat, Nabi layan. Kamu nak zikir tu, Nabi layan kan? Akhirnya la'anitum, kamu akan susah. Tetapi yang penting apa dah? Walakinnallah. Tetapi Allah habbaba. Apa makna habbaba? Menjadikan kamu suka kepada iman. Kamu sangat suka dan cinta kepada iman. Suka nak beriman, suka nak tambah iman. Dan wazayyanahu, Allah jadikan cinta kepada amal soleh itu fi qulubikum, satu perhiasan dalam hati. Jadi rasa nak seronok beribadat. Bila beribadat rasa tak nak berhenti. Kemudian tak cukup yang tu, Allah kata apa? Wa karraha, dan Allah menjadikan kariha. Kalau orang munafik benci berjihad, tapi orang beriman benci kepada kufur. Sangat benci pada kekufuran. Yang kedua kepada fasik. Yang ketiga isyan. 3 benda
Orang beriman kena benci. Kufur ni satu amalan yang terkeluar dari Islam. Kalau fasik, buat dosa besar. Kalau isyan, dosa. Jadi orang beriman wajib benci semua tu. Kalau terbuat sebab tewaskan, maka orang beriman terus bertaubat. Jadi sekarang ada lagi tak kita rasa seronok buat maksiat? Contoh solat lambat, okey je. Mengumpat pun rasa macam okey je. Ada lagi rasa macam tu? Tak ada dah. Benci sangat kan? Contohlah, tengok orang mengumpat rasa meluak je. Ada. Rasa nak termuntah kan? Kena sampai tahap tu. Tapi kalau orang duk mengumpat sebelah kita tak rasa apa-apa, kita belum benci. Boleh ke? Okey, kemudian kita habiskan ayat ni, ayat 81. Wa qalu, dan mereka berkata. Apa alasan orang munafik benci pergi berperang? Apa alasan dia? Satu, benci ni sebab apa? Bila berjihad kena keluarkan duit. Yang kedua, mati. Mana ada pergi berperang naik pangkat kan? Mana pergi berperang dapat harta? Biasanya harta habis dan badan pun cedera dan mungkin mati. Kemudian antara sebab lain juga mereka berkata la tamfiru. Jangan kamu tamfir apa dia? Berangkat ataupun berperang. Fil har, dalam har apa dia? Panas. Panas apa ni? Panas cuaca. Di mana ni? Di mana ni? Dalam peperangan apa ni? Tabuk. Kita ingat kan? Sukarnya peperangan Tabuk, pertama jauh 600 km lebih. Yang kedua, cuaca sangat panas. Jadi dah lah kena keluar harta, risikonya mungkin mati, lepas tu cuaca pula sangat panas. Jadi orang munafik ni bukan setakat dia suka tak pergi berperang, bukan setakat dia benci berjihad, satu lagi, dia asuk pula kawan-kawan dia yang sama munafik. Dia kata apa? Jangan pergi berperang di tempat yang panas. Jangan pergi. Tengok apa Allah jawab. Qul, katakanlah kepada orang munafik ni, kalau itu alasan kamu tak pergi berperang sebab cuaca panas, okey, beritahu mereka. Naru jahannam, api neraka jahannam, asyaddu, lebih panas. Berapa kali ganda? 69 lagi. Ganda dia 69. Satu lagi beza pada kat dunia sementara, mana ada api kat dunia berpanjangan kan? Panas pun sekejap, tapi bila api akhirat kekal. Allah kata apa? Jikalau mereka yafqahun, faham. Apa maksud? Faham apa ni? Maknanya mereka faham tak api neraka itu lebih panas? Tak faham, sebab tu dia takut api kat dunia. Bodoh tak? Orang nak lari daripada api yang kecil untuk pergi kepada api yang besar. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Inilah orang munafik. Tapi sebab dia la yafqahun, dia tak faham, sebenarnya perbuatan dia tu nak lari daripada panas yang sekejap, panas yang kecil kepada panas yang itulah orang yang sejahil-jahil manusia. Kenapa kamu tak nak pergi berperang? Panas. Tapi api neraka lagi panas. Okey, saya nak yang lagi panas. Itu mana otak dia dah? Biol. Sebab itulah dalam tafsir ulama kata apa? Kiaslah kepada apa saja amalan. Contoh, kenapa kamu tak nak pakai tudung? Sebab panas. Jawab pada mereka,
Kalau panas macam ni kamu tak sanggup. Sebenarnya dengan sebab kamu tak pakai tudung, kamu akan hadapi panas yang. Jadi macam mana otak kamu boleh berfikir panas yang macam ni tak sanggup, tapi panas yang lagi panas macam okey je. Otak kamu ada masalah. Adakah itu masalah kepercayaan juga, Ustaz? Yalah, pasal inilah ni. Yafqahun. Orang tak pergi solat di masjid kan, contoh. Kenapa tak solat di masjid? Panaslah, susahlah. Kena berjalan. Jawab ayat ni. Api neraka lagi panas. Kalau panas macam ni kamu tak sanggup, macam mana kamu sanggup duduk dalam neraka yang berganda-ganda? Apa saja orang buat maksiat, jawab dengan ayat ni. Okey? Jadi orang cerdik ialah elak panas yang sedikit, yang sekejap untuk mengelak daripada biarlah panas yang sedikit dan sekejap untuk mengelak panas yang itu orang yang cerdik. Okey? Boleh? Kita berhenti setakat ayat 81. Semoga kita jadi orang yang yafqahun, yang faham. Ada soalan tak? Ustaz, kalau pergi masjid ni zaman-zaman Covid semuanya mak ni supaya boleh masuk, perasaan patut pergi ke, patut tak pergi ke, macam mana? Macam mana? Untuk pergi masjid, solat Jumaat kan di masjid sekarang terhadap apa nak? Jadi apakah keutamaannya? Kita patut bekerja ke masjid ataupun ikut? Okey. Dia ulama beza pendapat lah dalam keadaan sekarang. Patut tak kita pergi ke masjid? Ada kata pergi lebih baik daripada solat di rumah. Ada kata solat di rumah lebih baik daripada solat di masjid. Apa alasan dia? Sebab Nabi bagi tahu ketika hujan. Ketika hujan, Nabi suruh Bilal melakukan azan apa dia? Sallu fi buyutikum. Solatlah di rumah. Sebab apa Nabi benarkan solat di rumah? Tak payah pergi masjid. Sebab apa? Hujan. Okey, sekarang hujan dengan COVID-19 mana lebih bahaya? COVID-19. Jadi kenapa kalau setakat hujan dibolehkan solat di rumah, tiba-tiba COVID yang lagi bahaya, pergi masjid. Kemudian solat di masjid pula tak ikut SOP sunnah Nabi lah. Rapat saf kan. Makna roh solat Jumaat dah macam tak ada. Betul tak? Bila kita solat jarak tu tak rasa solat berjemaah. Tak rasa langsung. Macam solat seorang aja. Tak ada siapa peduli aku, kita pun tak peduli orang. Jadi roh solat Jumaat dah macam tak ada. Jadi ada dua pendapat. Okey. Saya soalan online. Adakah Nabi istighfar 7 kali itu dengan sebutan saja? Atau adakah Nabi istighfar 70 kali itu dengan sebutan sahaja, atau ada tinggal kataan? Jadi soalan pun tak lengkap, jawapan lagi tak ada lah. Ustaz, contohnya macam kita istighfar kan, ada yang zikir pagi petang kan sampai 100 kali, ada kan. Tapi bila kita zikir dah sampai kadang-kadang tu dia, benda yang biasa tu nanti dia jadi macam hilang. Macam mana nak datang kembali perasaan istighfar tu, Ustaz? Kita dah biasa buat sehingga tak rasa apa-apa. Dia jadi melayang. Nak tangkap balik kan. Dia Nabi sebut dalam satu hadis sahih, 3 perkara siapa yang memiliki dia akan rasa kemanisan iman. Dia solat ke, dia zikir ke, dia baca Quran, dia akan rasa lazat dan seronok. Tapi syarat mesti ada 3 perkara. Maknanya kalau tak ada 3 perkara ni, dia tak seronok, fikiran melayang je. Asyik ulang je 10 kali, lepas tu ulang lagi 10 kan. 3 perkara apa dia?
iaitu dia letak Allah dan Rasul lebih dicintai daripada segala-galanya. Kalau dalam hati dia masih cinta dunia kan, kadang-kadang terlepas zikir, kadang-kadang tak sempat baca Quran satu hari, kadang-kadang solat lambat, mana dia letak dunia nombor satu. Orang macam ni zikir apa pun, istighfar pun tak rasa apa-apa. Sebab dalam hati dia ada cinta yang lain daripada Allah. Yang kedua, dia mencintai saudaranya yang lain lebih kerana Allah. Dia cinta orang lain kerana Allah. Apa kaitan dengan pertama? Kalau pertama cinta pada Allah dan Rasul, tapi tak cukup, ada satu lagi, cinta apa dah? Cinta orang lain kerana Allah. Maksudnya kalau dia cinta Allah dan Rasul tapi benci saudara dia tak akan rasa kemanisan. Boleh faham? Sebab tu ada seorang ulama bertanya, bagaimana kamu kenal saudara kamu? Lelaki ini menjawab, aku kenal saudara aku dengan 5 perkara. Pertama, saudara aku, adik-beradik aku, seumpama adik-beradik ialah dia sama-sama menanggung kesedihan aku. Bila aku sedih ada musibah, dia adalah bersama aku, memberi peringatan supaya sabar. Yang kedua, dia menutup keaiban aku. Bila aku ada kekurangan, dia tak bongkar, dia tak cerita pada orang, dia tutup. Yang ketiga, bila aku buat salah, dia terus maafkan. Bila aku buat salah pada dia, dia terus maafkan. Yang keempat, dia selalu mengingatkan aku kepada Tuhan, kepada akhirat. Yang kelima, terlupa. Kemudian orang tanya, okey, kalau kamu ada kawan yang ada sifat macam ni, dia selalu buat kepada kamu 4 benda kan, atau 5 benda. Apa kamu balas pada dia? Dia kata, aku balas dengan aku sentiasa berdoa pada dia dalam keadaan dia tak tahu. Sebab apa? Sebab doa saudara kita kepada kawan kita dalam keadaan dia tidak tahu, mustajab. Jadi mesti doa aku mustajab. Tapi syarat jangan bagi tahu dia. Mana syarat kedua nak dapat kemanisan iman, kita kena sayang pada semua saudara kita. Ini Nabi, musuh pun Nabi minta ampun. Kemudian yang ketiga, dia benci kepada kekufuran. Dia benci pada maksiat macam tadi. Nabi buat perumpamaan, dia benci pada kufur macam benci apa? Macam dia benci orang nak campak dia dalam api. Kita bila orang nak campak kita dalam api, macam mana perasaan? Benci sangat dan nak elak sedaya yang mungkin. Maka begitulah kita benci pada kufur dan maksiat macam benci nak dicampak dalam api neraka. Jadi siapa ada 3 ni, Nabi kata dia akan rasa kemanisan iman. Jadi kalau tak rasa manis, tak rasa seronok, istighfar pun melayang, cek 3 benda ni. Mesti salah satu kurang ataupun 3 tak ada. Wallahu a'lam. Nombor 2 tu susah tak? Orang Soalnya ada orang yang 3 soalan. Dan betul-betul soalan ni, Ustaz, adakah Nabi istighfar 70 kali itu dengan cara duduk dan beristighfar, atau adakah Nabi istighfar dalam solat waktu rukuk dan sujud dikira sekali sebagai 70 kali? Tak, dalam hadis tak sebut Nabi istighfar 70 kali setiap hari. Ada riwayat 100 kali, tak disebut cara Nabi beristighfar bila, tak disebut. Yang penting dalam satu hari itu ada riwayat 70 kali, ada riwayat mengatakan 100 kali. Bila dan cara, wallahu alam. Bahkan Allah begitu sifat orang beriman apa dia? Sentiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, keadaan bila, itu tak penting. Yang penting kita betul-betul istighfar dan zikir dengan ikhlas. Yang juga tanya, kalau jumpa benda yang mungkar kat depan kita, lepas tu kita dalam persimpangan, kita beritahu, kalau kita cakap lagi orang marah. Kalau kita
tak cakap nanti kemungkaran tak akan berlaku. Jadi macam mana kita nak buat pilihan tu? Dia ada kaedah nak mencegah kemungkaran. Pertama, syarat dia mungkar tu yang kita cegah tu tak akan menimbulkan kemungkaran yang lain. Kalau kita cegah kemungkaran menyebabkan timbul masalah yang lain, maka masa itu tak wajib. Contohlah orang minum arak. Kalau kita cegah dia ada pisau kat tangan kan, dia akan boleh membunuh kita. Maka haram kita cegah kemungkaran ketika itu. Sebab apa? Sebab boleh membawa mudarat yang lebih besar. Ataupun kita cegah kemungkaran yang memang orang dah tahu dan kita pun dah bagi peringatan. Jadi cukup. Tak payah ulang benda yang sama yang kadang-kadang menyebabkan orang marah ataupun hubungan terputus. Dan paling-paling lemah ialah tak benci dalam hati. Benci maksiat mesti ada. Kalau tak benci maknanya kita setuju dengan maksiat tu. Okey dah. Ni orang yang tak pernah solat, adakah tergolong dalam golongan fasik? Boleh bersolat dengan jenazah? Dia kalau ikut mazhab Syafi'i, orang yang tak salat termasuk dalam golongan yang fasik. Tapi tak berhenti setakat tu. Dalam mazhab Syafi'i, pihak kerajaan kena tangkap dia, paksa dia solat dan bertobat. Kalau dia bertobat dan solat, habis. Tapi kalau dia tetap degil, tak bertobat dan tak solat, pihak kerajaan boleh hukum bunuh orang yang meninggalkan solat sebab dia fasik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali, siapa tinggal solat dengan sengaja walaupun satu waktu, kafir. Wallahu a'lam. Dah? Okey, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.